Seterusnya, saya akan menerangkan tentang keyakinan di air ataupun lebih dikenali sebagai water confidence. Sebagai pengenalan, water confidence ataupun keyakinan di air ini adalah aktiviti wajib yang mesti dipelajari sebelum dibenarkan masuk ke tasik ataupun laut dan juga sebagainya. Para peserta hendaklah memakai alat apungan buoyancy aid yang mempunyai cop shearing atau lebih dikenali sebagai jaket keselamatan. Jadi, aktiviti keyakinan di air ini adalah diaplikasikan bagi meningkatkan keyakinan seseorang sebelum dibenarkan ataupun sebelum mendekati kawasan air, iaitu seperti tasik, laut dan sebagainya. Baiklah, apakah yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan keyakinan di air? Yang pertama adalah sentiasa mendengar arahan daripada jurulatih. Yang kedua, beratur dan berada dalam kumpulan masing-masing yang telah ditetapkan. Dan akhir sekali adalah rendamkan kaki dan basahkan muka untuk rasa air. Ini adalah untuk memberi keyakinan dan meyakinkan para peserta bahawa air tersebut adalah tidak bahaya dan selamat untuk kita menjalankan aktiviti. Seterusnya, apakah teknik keyakinan di air? Yang pertama adalah para peserta hendaklah menguasai cara memakai jaket keselamatan dengan betul. Yang kedua, ikatan pada jaket keselamatan adalah ketat dan tidak longgar. Sebelum memasuki air, terdapat teknik apungan di darat yang mesti diaplikasikan sebelum melakukannya di air. Yang pertama adalah para peserta hendaklah belajar cara apungan di darat, iaitu para peserta akan baring dan cuba untuk menenangkan diri dengan selesa, dan ketika ini juga para peserta akan mempelajari untuk tidak panik semasa berada di dalam air. Orang yang bertanggungjawab ataupun facilitator akan menerangkan cara-cara untuk menenangkan diri semasa berada di air. Okey, seterusnya, apakah apungan kawasan cetek? Yang pertama, para peserta akan cuba untuk mengapunkan diri mereka di kawasan air yang cetek. Perlakuan ini adalah hendaklah diulang-ulang sehingga mereka mendapatkan keyakinan. Caranya macam mana? Caranya ialah para kaki peserta dapat mencecah tanah di kawasan air yang cetek. Pastinya mereka dapat merasa tanah ataupun dasar air. Jadi, sedikit demi sedikit perkara ini akan dapat menghilangkan perasaan takut para peserta terhadap air. Akhir sekali, bagi memastikan para peserta tidak panik dan yakin, mereka akan berpegangan tangan sesama rakan, iaitu para peserta akan bersama-sama ahli kumpulan masing-masing berpegangan tangan dan cuba untuk mengapunkan diri. Bagaimanakah gerakan tangan semasa apungan? Pertama adalah orang peserta akan menggerakkan tangan semasa mengapunkan diri mereka. Kedua, mengawal apungan badan kita dan pastikan diri kita sentiasa stabil bila berada di dalam air. Yang ketiga, mengayunkan tangan kiri dan kanan. Ini adalah memastikan mereka menguasai teknik ataupun gerakan tangan semasa apungan. Baiklah, bagi apungan kawasan dalam pula, apakah yang perlu dilakukan? Yang pertama, mereka akan bergerak dalam kumpulan dan secara berpegangan tangan. Kemudian, membuat bulatan dan cuba mengampunkan diri bersama-sama, iaitu para peserta akan membuat bulatan bersama-sama ahli kumpulan masing-masing. Kemudian mereka akan cuba mengampunkan diri bersama-sama. Begitulah bagaimana mereka akan melaksanakan aktiviti apungan di kawasan yang dalam. Okey, seterusnya saya akan menceritakan apa yang saya dapat daripada aktiviti water confidence ini. Apa yang saya dapat daripada aktiviti ini ialah, pertama dari segi kerohanian, iaitu meningkatkan jati diri individu. Yang kedua, keberanian, bersemangat apabila melakukan sesuatu perkara. Okey, yang kedua saya akan menceritakan pula dari segi akhlak keguruan menerusi aktiviti ini, iaitu ianya dapat memupuk sikap berani mencuba dan sentiasa bersedia dengan apa pun yang berlaku. Dan yang terakhir dari segi nilai etika. Nilai etika yang saya dapat daripada aktiviti ini adalah semangat kompetitif. Okey, sekian sahaja daripada saya untuk sesi water confidence. Sekian, terima kasih.